Hello, selamat datang ke Fakulti Kaki Lima. Di mana kita, kalau korang boleh tengok diorang ni, sedap berbimbang. Aku juga MD daripada tadi. Okey, sebenarnya program ni adalah program di mana kita belajar asas-asas teori muzik lah. Okey, mungkin ada yang belum tengok episod sebelum ni. Pergi tengok episod sebelum ni, kalau tak nanti korang tak faham benda. Dan kita sebenarnya kita buat this program supaya semua orang senang cerita kita merakyatkan ilmu ataupun teori-teori muzik tu. Tak adalah dia hanya untuk golongan-golongan bangsawan kan. Dan kita nak biar anak-anak indie berilmu. Okay, so kalau korang ada soalan sepanjang kita punya sesi, korang boleh tanya on the spot. And kalau korang tengok dekat rumah, tulis di ruangan komen any soalan, ataupun kalau korang boleh jumpa kita orang di mana-mana social media platform, tanya je, kita akan jawab sebab kita nak semua orang belajar pasal muzik. Dan jangan lupa untuk gunakan hashtag Fakulti Kaki 5 kalau korang buat posting Alright? Hari ini macam biasa saya masih ditemani oleh band Merchants of Mercury. Kita akan bersama-sama hari ini untuk belajar episod ataupun topik yang seterusnya, iaitu kita akan belajar mengenai clef. Now, episod yang sebelum ni, kita ada orang tanya, apa benda tu yang cantik-cantik crowd? I mean, it look nice, but what is it? Kan? Hari ni kita nak menjawab persoalan itu. Yeah. So diorang tanya episod sebelum ni, apa benda yang bentuk-bentuk tu. Itu adalah clef. Kita panggil dia clef. Penggunaan clef ni sebenarnya adalah untuk kita memberitahu basically nada yang kita tulis itu berada di range yang mana. Jadi bila pemuzik nak baca notasi muzik tu, kita tahu ini range nadanya tu tinggi ke atau rendah. Okay, so kita akan menggunakan spesifik simbol yang kita panggil clef ni untuk menunjukkan okay, ini dekat range mana, tengah ke, tinggi ke, rendah ke. Dan ada spesifik instrumen pun dia bila dia baca, let's say lah kalau kita tulis for example this is treble clef, kita hanya guna dia untuk alat-alat yang tinggi nadanya. Tapi kalau awak tulis untuk bass, dia macam pelik lah pula nak pakai ni sebab bass rendah, so kita akan ada yang lain. Maksudnya setiap clef tu dia ada instrumen yang related to that clef, range yang related to that clef. So kita akan belajar common punya clef yang sekarang masih lagi diguna pakai. Bukan setakat tu, kita belajar macam mana nak melukis benda-benda gitu. Dia ada step-step dia. Yes. Alright, so kalau kita tengok di gambar-gambar yang sebelum ni, clef tu berada di sebelah kiri kan. Tadi kita belajar pasal staff line. Clef tu ada dekat sini. So normally clef you akan jumpa dia di sebelah kiri staff line. Di setiap staff line tu. Okay. So sama ada this clef or ada lagi satu clef. Kita akan belajar. Clef yang pertama, tapi jangan risau. Kita relax dulu. Nampak macam susahnya. Sebenarnya memang susah. Jadi kita akan menggunakan treble clef. Now, nama dia ni treble clef. Bahasa Melayunya clef treble. Yang lagu apa? Macam tu ke? So, treble is basically berkait dengan benda-benda yang tinggi. Now, dia ada nama lain tau benda-benda ni. Korang kena tahu juga nama lain bagi treble adalah G clef. Yes. Kenapa dia G clef? Saya boleh explain lah. Sebenarnya G clef kenapa dia adalah dekat G clef? Sebab kedudukan dia untuk kita start menulisnya tu adalah dekat G. Jadi dia akan menunjukkan note dekat sini adalah G. Sebab setiap clef tu dia ada note-note yang assign. Dia punya point dia. But jangan fikir benda tu dulu. Kita nak belajar macam mana nak lukis. Sebab macam-macam bentuk lah orang lukis clef treble ni. Tapi kita nak bagi dia nampak mudah. So ini perhatikan dengan betul. Sebab lepas ni saya akan panggil mereka-mereka yang ada dekat sini untuk lukis. Tengok cantik ke tidak dia melukisnya. Okay. So asasnya macam ni je. Kita tarik begini. Lepas tu naik.
Turun gitu. Buruk juga saya buat Sebab saya selalu buat cepat je kan. Gini kan. Dan ni nampak bentuk tu lah. Okay. Tapi dia punya asal nak melukis dia begitu. Sekali lagi, dia begini. Naik. This is treble clef. Treble or G clef. Okay, saya nak panggil seorang. Tu datang buat benda ni. Simple je. Apalah susah sangat. Jom, siapa? Okay, kamu Fatah. Aku dah jadi cikgu ni. Mari sini. Okay. Okay guys, ini Fatah. Fatah akan melukis treble clef pada hari ini. Okay, kita tengok. Kat mana saya lukis? Situ ke? Sini pun boleh, situ pun boleh, mana-mana. Lah. Bismillah. Wow. Macam lucik sikit. Dia macam buncit sikit dia cakap. Kita panggil lagi lah. Seorang lagi. Yes. Come on, treble clef boleh? Boleh. Come on, Mama. Buat ini dikira masih mudah. Okay. Sini. Yes, boleh. Ya, tarik. Nice. See, sebenarnya dah tahulah benda ni kita common selalu nampak dah benda tu. Cumanya kita tak tahu apa fungsi dia kan. Tapi fungsinya tu kita akan belajar next. Sebab saya tak boleh ajar dalam satu episod because setiap clef tu dia akan ada banyak info dalam dia. Now, at least kita dah tahu satu, treble clef. So, korang di rumah tu kalau ada pen, ada kertas, boleh buat je treble clef tu. Now, kita tengok clef yang kedua. Nah, sebelum tu saya nak kena beritahu, sebenarnya kita ada banyak clef. Sekarang kita masih standard pakai ada 4. So, kita akan belajarlah 4-4 tu. Cumanya dulu ada lagi banyak. Zaman-zaman dululah. But then dia dah makin pupus. Sekarang ni yang kita retain pakai 4 je. Sebenarnya 4 tu pun dah cukup. Kenapa pakai clef? Itu kalau korang tanya balik nanti saya akan jawab. Sebelum tu saya habiskan dulu topik kita. Ini susah sikit. Masya Allah. Yes, Masya Allah. Serius. Yang ini nama dia alto atau tenor clef. Now, untuk alto dengan tenor, siapa tak tahu alto dengan tenor ni apa? Tak tahu lah. Okay. Alto ni kalau let's say dalam kita panggil dalam choir, dia ada SATB. Soprano, alto, tenor, bass. Soprano paling tinggi, bass paling rendah, tenor fit in between. So biasanya soprano, alto ada perempuan punya voice biasanya. Ni lelaki. Basically soprano paling tinggi, alto rendah, tenor rendah lagi pada alto, but bass is the lowest. Dia ada lagi yang in between, but commonly kita akan tahu inilah. So now, untuk instrumen yang range pitch dia, sebelum ni kita dah belajar pasal pitch, yang range nada dia ataupun pitch dia tu berada di tengah-tengah, dia boleh jadi tengah dan ke atas, itu alto. Sebab tenor senang nak ingat, di tengah dan ke bawah. Kalau lagi bawah dia dah jadi bass kan. So diorang ni pun akan ada clef yang tersendirilah. So kalau tengok kat sini, bentuknya macam itu. Diorang clefnya sama. Cumanya position dia nanti, itu nanti kita akan belajar. Sebab position dia lain. Bentuknya sama. Nah, bentuk dia kalau nak lukis, kalau style saya akan buat 2 line gini. Buat 2 line dulu. Lepas tu saya buat C. Lepas tu saya akan buat tajam gitu. Tak secantik lah gambar yang kat situ. Itu tapi kalau ada juga, kalau musician biasanya kita tak adalah nak lukis gitu kan. Kita nak buat laju-laju sebab kita nak tulis muzik tu kan. Kita buat gini je. Itu pun orang dah boleh faham dah clef apa. So cepat je. Tapi ni sebab kita belajar proper, kita buat lah. So step dia, line gitu, lepas tu C, lepas tu Okay, siapa nak try? Tak nak lah saya panggil suara, dah macam sekolah pula. Panggil suara pula, panggil nama. Mari. Yang tu auto lah. Alto dan juga tenor menggunakan clef yang sama. Okay, cuba. 2 line, C terbalik. Yes. Yeah. Yes. Boleh diterima. Yes.
Boleh tidur mak? Boleh kan? So kalau kita nampak, okey lah. Sebab dia rapat sangat. Tak payah rapat-rapat sangat. Penjarakan sosial. Tapi okey, ini boleh diterima. Now, tadi treble clef dia ada nama dia, G clef, nama lain dia. Now, alto dengan tenor clef ni pun dia ada nama lain juga, iaitu C clef. C clef, okay? Now, yang ini sikit je. Bass clef. Next. Bass clef paling simple, bentuk dia macam telinga. Pak gitu, ada 2 titik. Ini saya rasa semua orang boleh buat. Tak payahlah nak try buat kat sini. So, sebab dia telinga, tak settle. Bass clef kita gunakan untuk alat-alat muzik ataupun kita penulisan nada-nada yang rendah, yang basic. Bass clef dia ada nama lain dia, F clef. Okay? Simple kan benda ni kan? Kita belajar ni je, simple. Ada soalan? Setakat ni? Baru pengenalan pasal clef je. Ada? Clear? Are you sure? You said ada 4 clef. This is 3. 3, sebenarnya ni 2. Oh, okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. Okay. Di rumah ada soalan, tulis kat bawah. Saya tak boleh jawab sekarang. Saya kena jawab lepas korang dah tulis kat komen. So, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan habis episod ni. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak jemput band kita, Merchants of Mercury, untuk membuat persembahan. Dipersilakan. Segala memori indah berubah menjadi debu esok hari. Siapa pun yang tahu, bagaikan dahan yang hanyut di tengah air yang hijau, kini ku terpaksa hidup merantau. Oh ibu, kan ku rindu ibu. Oh ayah, doakanlah anakmu. Segala impian musnah, kini hanya tinggal mimpi. Hanya engkau yang tahu nasibku ini. Air dahulunya jernih, kini selamanya keruh. Tak ada guna basuh tangan dalam lumpur. Hanya satu yang sudah pasti, takkan kembali ke kampung Sungai Salah lagi. Tak mungkin ku kembali ke kampung Sungai Salah lagi. Usah tanya destinasi, hanya Tuhan yang mengetahui. Hanya satu yang sudah pasti, takkan kembali ke kampung Sungai Salah lagi.
tanya destinasi. Hanya Tuhan yang mengetahui. Hanya satu yang sudah pasti, ku takkan kembali ke kampung Sungai Salah lagi. Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwardin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.